1987, Akta 332, batasan dan pengecualian Akta Hak Cipta 1987, dan sikit contoh-contoh isu hak cipta yang ada dekat negara kita. And then kita ada Q&A sikit kalau ada. Kalau tak ada, kita teruskan dengan saya pass kepada rakan saya, Amirul. Okey. Untuk introduction, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work telah ditandatangani pada 1886 di Bern, Switzerland. Bern ni nama bandar di Switzerland. So, ni dia punya details dia. Ditandatangani pada 9 September 1886. Efektif Disember 1887. And then dia, depository dia di bawah Director General of World Intellectual Property Organization, Switzerland. Awal-awal dia terdiri daripada sedikit je negara yang join, negara-negara maju lah, of course, Belgium, France, Germany. Sebab dia orang ni semua memang ambil berat pasal hasil karya. Okay? Hasil karya, lukisan ke, penulisan ke. Di negara-negara maju, dia orang ni memang caring benda-benda ni. Dia very sensitive. Bagi dia hasil karya tu adalah value yang besar bagi pengkarya-pengkarya. So apa-apa hasil yang dapat daripada karya-karya dihasilkan oleh pengkarya-pengkarya sepatutnya dinikmati oleh pengkarya itu sendiri, bukan orang lain. Bukan pencetak rompak dan sebagainya. Okay. So sekarang hingga hari ini kita dah ada 179 negara yang join Berne Convention ni. Ini sikit bandar Bern di Switzerland. Lebih kurang ada 144,000 penduduk je pada tahun 2020. Luasnya lebih kurang 51 km persegi. Okey, kita masuk. Malaysia merupakan salah satu negara yang menyertai Convention Bern ni. Dan objektif utama kita menyertai Convention ni adalah bertujuan untuk menikmati pelindungan pada taraf yang sama pada mana-mana negara yang menyertai Convention ni. Yang sign Convention ni dia layak lah untuk guna pakai undang-undang yang ada dalam Convention ni. Walau bagaimanapun, karya dari negara yang tidak menyertai Convention Bern ni juga berhak mendapat perlindungan sekiranya karya tu mulanya diterbitkan di Malaysia. Ataupun pada mulanya diterbitkan di tempat lain, tapi diterbitkan juga di Malaysia dalam masa 30 hari penerbitannya di tempat lain tu. Katakan student kita dia buat projek ataupun apa-apa jurnal ke ataupun di Australia ke di Jepun, dalam masa 30 hari dia boleh mendaftar di Malaysia. Kalau lebih daripada tu dah tak boleh. Lebih hari 31 dah tak boleh. Okay. So copyright laws in Malaysia. So saya akan bincangkan tentang sikit banyak tentang Akta Hak Cipta 1987, Akta Kurungan, Akta 332. Yang mana undang-undang ni telah ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong pada 30 April 1987. Dan pada tahun tu juga dia commencement dikuatkuasakan. Lepas tu dia dah dilalui beberapa pindaan untuk memansuhkan mana-mana peruntukan yang dikira tak relevan. Okey. Akta ni juga telah digantikan dengan Akta Cipta Pindaan 1997. Okey. Ini dia Akta Hak Cipta yang dalam negara kita kita selalu dengar Akta sewa beli, Akta Kanun Kesesaan, Akta Universiti dan Kolej. Yang saya bercakap ni di bawah tajuk copyright ni adalah Akta Hak Cipta 1987. Bersebelahan dengan Akta Dadah Berbahaya kat atas tu. Kan? Akta Institut Pendidikan dan sebagainya. Okey, banyak lagi macam-macam akta ada. Akta pendaftaran, akta mesin cetak dan penerbitan. Walaupun dia hampir-hampir sama penerbitan, tapi dia di bawah copyright dia ada akta dia sendiri. Akta Hak Cipta 1987 kurungan 332. Okey. Satu akta yang diperuntukkan bagi menambah baik undang-undang berhubung dengan hak cipta dan yang berkaitan dengannya. Okey.
Nanti kita tengoklah hak cipta tu yang macam mana kan. Berkuat kuasa pada 1 Disember 1987 melalui rujukan PU-V-586/1987. Terdapat 11 bahagian, 61 section dan 8 pindaan dalam akta ni. Dan terkini adalah nombor dia, yang mana terdapat 5 peraturan dan 1 perintah. Okey, copyright ni, karya yang layak mendapat copyright ataupun hak cipta, dia sebenarnya terdiri daripada 6. Yang ketujuh tu adalah karya terbitan, maknanya diterbitkan daripada mana-mana. Nanti kita tengok apa definisi karya terbitan. Yang pertama, karya sastra. Kedua, karya muzik, karya seni, karya filem, rakaman bunyi dan siaran. Okey. Yang akta kita ni terletak dalam seksyen 7/1. Okey. Okey, apa yang dikatakan karya sastra tu saya ada detailkan kat sini daripada buku akta sebut karya sastra termasuklah novel, cerita, buku, risalah, manuskrip, karya syair dan penulisan. That's why masa kami register untuk projek saya dengan Hakim tu, projek Blood Battery. So dia jatuh under manuskrip kan. Dia jatuh under manuskrip dia automatik di bawah sastra bila kita nak daftar di bawah MY Ipung. Kan mula-mula pelik juga Amal tanya, apa pasal you buat benda saintifik tapi daftar under sastra. Ini sebabnya inilah sebabnya. Sebab dah termaktub dalam akta tu, bila kata kita buat research dan kita tulis manuskrip, kita tulis something like journal, dia jadi jatuh under karya sastra. Okey. Merangkumi juga lakonan, drama, arahan pentas, senario filem, kan, skrip siaran, koreografi, pantomim, banyak lagi, semua termaktub dalam buku akta hak cipta 1987 yang terdapat 115 muka surat. So kalau siapa nak detail boleh tengoklah. Ya. Itu dia karya sastra. Karya muzik, kalau kita tengok karya muzik, artinya apa-apa karya muzik dan termasuklah karya yang digubah untuk iringan muzik. Kan? Pendek je dia punya definisi. Okey, karya seni. Karya seni, kita tengok kat mana ni. Artinya A terdiri daripada karya grafik, fotograf, seni ukir, kan, tanpa mengira kualiti seni. Karya seni banner, bentuk bangunan, dia termasuk dalam kategori sastra. Okey, karya pertukangan seni. Tapi tidak termasuk reka bentuk susun atom mengikut pengertian akta reka bentuk pula. Kan? Tak bersepadu. Tak termasuk Okey. Masih bersama saya Hakim? Ya. Okey. Slide okey Nampak Saya nampak. Alright. So kita masuk ke karya filem. Karya filem. Tu dia tadi pencipta apa dia? Kan, akta cipta, pencipta ni dia punya definisi berhubungan dengan karya sastra, artinya penulis atau pembuat karya tu. Kalau kita buat projek macam yang Blood tu, kita adalah pencipta pencipta pada karya tersebut. Kalau berhubung dengan karya muzik, dia panggil penggubah. Kan, artinya penggubah. Okay. Kalau berhubungan dengan karya seni selain fotografi, dia panggil seniman. Okay. Seniman bujang lapuk, seniman piramidi kan. Berhubungan dengan fotograf, orang yang olehnya, ini bahasa mahkamah, perkiraan untuk mengambil fotograf itu dibuat. Berhubung dengan filem, rakaman bunyi, artinya orang yang olehnya perkiraan untuk membuat filem atau rakaman itu dibuat. Bahasa-bahasa yang digunakan di mahkamah. Berhubung dengan siaran, dipancarkan dari mana-mana negara. Artinya orang yang mancarkan rancangan itu
Okey, banyak lagi definisi karya terbitan. Ni kita tengok tadi karya terbitan ni adalah di bawah yang ketujuh sebab yang ni karya asal, terbitan maknanya diterbitkan. Terbit daripada karya asal tu diterbitkan yang lain. Misalnya terjemahan, kan? Sebelum tu tak ada terjemahan. Filem tu dibuat terjemahan. Itu dikira sebagai terbitan, menyumbang kepada penambahbaikan filem tadi tu, kan? Terjemahan dilindungi seperti mana karya asal, kan? Kalau kita register lah dengan MyIPO tu. Karya terbitan berikut adalah dilindungi seperti mana karya asal. Terjemahan, penyesuaian, susunan, perubahan lain karya yang layak bagi hak cipta. Yang B, koleksi karya yang layak bagi hak cipta atau penyusunan data semata-mata sama ada dalam bentuk yang boleh dibaca oleh mesin atau bentuk lain yang menjadi suatu hasil ciptaan intelek oleh sebab pemilihan dan susunan kandungannya. Nanti dia akan value lah sama ada kita ni layak ke tak layak. MyIPO ke pihak yang terlibat tu akan evaluate. Kalau dia kata tak cukup lagi maklumat, kita belum boleh register. Penat juga turun naik Hakim. Kena balik, modify balik orang. Modify balik semua. Silap satu je. Lama kurang satu benda je, dia suruh balik. Kan? Balik, takkan nak duduk dekat kaunter tu kan? Balik. Tak, dia kita dah hantar, tapi disebabkan dia orang dah proses borang tu dan borang tu ada silap. Saya ingat saya silap dekat satu kolom je. Saya lupa tanda. Mereka suruh betulkan balik, hantar lagi kan? Sekali. Ayolah, susah. Berapa kali pergi tu. Itulah dia pengalaman kan. Bagus juga tu. Best lah. So, dalam section 7, saya pergi kepada section yang saya rasa penting-penting je yang saya share ni. Section 7 yang melibatkan mana-mana yang penting. Banyak, dia ada 150 muka surat tu kan. Section ada berapa section tadi kita tengok rasa ada 61 section kan. Okay, section 7/3 karya sastra muzik atau seni tidak layak mendapat hak cipta kecuali usaha mencukupi. Ni dia kata usaha mencukupi ni tadi yang dia kurung apa hakim kena tu. Tak mencukupi usaha dia tu. So dia kena betul kan. Usaha mencukupi telah dilakukan. Efficient effort has been done. Okay. To produce atau to evidence untuk menjadikan karya tu bersifat asli dia tak nak kita ciplak daripada orang lain. So dia akan monitor benda ni selama 6 bulan kalau ada tak overlap dengan mana-mana hasil karya orang lain ataupun sama. Kalau sama dia akan sasat dan dia akan stop dulu kita punya permohonan tu. So dalam tempoh 6 bulan tu crucial lah kiranya. Crucial. Kalau lepas 6 bulan tu maknanya tak ada overlap dengan mana-mana. Kalau ada orang komplain, ini saya buat benda ni lah, blood ni saya yang jumpa, kenapa pula sensei masa ni? Kenapa dia pula tiba-tiba dapat nama? Kalau ada orang komplain je, dia akan habis lah. Tak dapat lah, dia daftar. This is crucial bersifat asli. Karya itu telah ditulis, direkod atau selainnya dijadikan dalam bentuk bahan. Maknanya kita tak boleh cakap, ini idea saya apa bukti dia idea kita kan? Macam blood bateri ni dia dah memang menang best of the best award international dekat Politeknik Kedah sana. Lepas tu dia dah menang gold award, dah menang kategori green energy award. Gold green energy award, best of the best award, menewaskan 400 menewaskan 400 peserta kat situ kan masa tu 1000 lebih. Sebab dia kategori dia international 1000 lebih ingat saya. Kita dah ada rekod. Bukannya datang-datang cakap saya nak daftar, memang tak dapat lah kan. So, pencipta adalah seorang yang berkelayakan. Nanti kita tengok apa dia katakan berkelayakan tu. Okey. Apa yang berkelayakan tu dia tak cerita dalam section 7/3, dia cerita dalam section 10.
Kan? Hasil karya yang dilindungi tu berada dalam section 10(1) untuk kelayakan tu. Pencipta yang berkelayakan, maksud berkelayakan adalah warga negara Malaysia. Mestilah warga negara Malaysia. Bangladesh ke Pakistan ke, walaupun dia buat canggih-canggih pun tak layak. Mesti warga negara Malaysia. Emas tautin tetap di Malaysia. Diterbitkan atau didirikan atau dibuat naik. Oleh Majlis Negara Sahwi Bangkit menentang kerajaan. Hello? Ya, ada soalan ke? Tak, rasanya tak ni. Ada soalan ke daripada audiens? Tak. Dia rasanya tak mute ni. Okey, tak apa. Macam suara ustaz tu. Ustaz Iskandar. Diterbitkan atau didirikan atau dimuatkan ataupun transmit, dipancarkan dari Malaysia. Tak boleh dari Singapura ke dari mana. Sebab dia ada pakai akta Malaysia. Kalau tidak, dia kena pakai akta di Singapura. Telah dibuat, makna kerja-kerja tu dibuat di Malaysia. Kita buat di mana itu? Di klinik Kajang kan? Hakim. Dia kedai awak tu. Klinik Kajang. Our co-sponsor. Nasib baik ada sponsor klinik yang nak tolong buat ambil darah dan sebagainya. Very critical. Nak jaga darah tu punya kualiti supaya tak rosak. Yeah. So kita tengok berapa lama perlindungan atas cipta tu diberi kan pada sesuatu yang kita dah daftar hak cipta tu. Okey, iaitu yang pertama section 17 menceritakan perkara ni. Section 17(1) sepanjang hayat pencipta dan 50 tahun selepas kematiannya. Macam Piramli ke apa benda punya hak cipta kalau dia daftar 50 tahun selepas dia meninggal dunia. Macam Michael Jackson tu apa semua tu. Kan, dia dah meninggal dunia, saya dengar dia dapat royalty daripada dia punya copyright 2.1 bilion. Banyak 2.1 bilion sejak dia meninggal. Sebab dia daftar copyright dengan apa? Sony Music lah apa. Nah, benda-benda ni memang tak dapat lari lah. Dia lebih kepada entertainment. Kan? Macam movie, filem, music, lagu-lagu, kan? Ataupun best selling books kan. Kalau kita tengok best selling book kan, punya data antaranya apa? Best selling book. Kalau kita tengok sekejap saya recall balik best selling book. Kalau dia daftar hak cipta dekat negara dia lah kan, best selling book dalam dunia ni apa antaranya? Don Quixote. 500 juta kopi terjual. A Tale of Two Cities, 200 juta kopi terjual. Berapa dia punya royalty tu kan? Kalau satu buku $50. Lord of the Ring, yang ketiga best selling books of all time, Lord of the Ring, 150 juta kopi being sold. Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 107. Itu nak cerita benda entertainment lah. Nak cerita pasal copyright ni. Kalau dia tak buat copyright, bayangkanlah. Kan? Jadi penerbit lah yang makan duit tu. Kan? Orang yang penghasil karya, yang tulis buku tu tak dapat apa-apa lah. Okey. Yang kedua kita tengok section 17(2) jika tidak pernah diterbitkan sebelum kematian penciptanya 50 tahun selepas karya mula diterbitkan. Kadang-kadang ada penulis-penulis novel yang dah tak ada dah meninggal, tiba-tiba orang jumpa buku dia selepas 50 tahun dia meninggal pun. Bila dia buat filem dah diterbitkan, bermula 50 tahun dah ada filem tu mula diterbitkan. Okey. Walaupun dia dah meninggal 100 tahun lepas. Okey. Section 17(3) jika guna nama samaran 50 tahun selepas karya mula diterbitkan atau dijadikan tersedia kepada orang awam. Okey. Kalau guna nama samaran, walaupun hidup lagi, kalau you dah 80 tapi dah lebih 50, tapi guna nama samaran, you dah tak layak dapat perlindungan lagi. Orang nak ciplak ke, orang nak apa, orang dah boleh ciplak dah you punya buku ke apa ke. Waktu orang tu jual, duit dia boleh ambil. You tak dapat apa-apa royalty pun. Okey. Okey, section 17(4) sekiranya penerbit bersama. Penerbit bersama ni macam kita ni, Kim.
Pencipta yang terakhir yang meninggal. Saya ke insyaAllah. Confident. Saya lah insyaAllah. Yang terakhir meninggal. Tu confident sangat tu. Tapi tak apa, kita doa lah. Semoga umur panjang kan. You dah makan hasil tu kan. Saya dah tak ada dah kan. Saya sekarang pun dah berapa dah umur, 54. You muda lagi lah. You lah. Kalau kita orang gunakan kita punya hasil karya ni besok, kita mana tahu. Tiba kan. Khairi Jamaluddin nak ambil projek ni jadikan kan Kementerian Inovasi punya projek. You dapat lah. Berarti saya masih terus tak ada. Bye-bye lah kan. Okey Apakah hak eksklusif hak cipta? Dia terkandung dalam Seksyen 13/1 Akta Cipta 1987. Okey, hak cipta mengenai karya sastra, muzik atau seni, filem, rakam bunyi atau karya tempatan adalah hak eksklusif bagi mengawal dalam Malaysia. Bila kita daftar ni, kita boleh kawal. Mengawal apa dia ni dia? A, B, C, D ni. Kita boleh kawal pengeluaran semua dalam apa-apa bentuk bahan pun. Kalau orang ciplak ke apa ke, kita boleh pertikaikan lah. Kita boleh sue ke macam mana terpulang lah pada kita nak buat apa. Ikutlah undang-undang apa yang ada. Penyampaian kepada orang awam, kita boleh kawal. Ada foto state ke, dia apa benda ke, kita punya buku. Satu buku dia foto state penuh, lepas tu dia foto state sampai 300 buah buku dia jual. Salah lah tu. Kalau kita daftar, kita boleh claim lah dekat dia, kenapa you buat gini, saya nak saya punya portion. Dia jual satu buku RM30, saya nak RM10 je. Macam tinggal dia lepas. Kita boleh claim kalau kita daftar. Kalau kita tak daftar, kita tak boleh buat apa-apa. Dia nak foto stage 300 buku dia jual pun, kita tak boleh buat apa-apa. Itu tujuan kita daftar dengan hak cipta ni. Okay. B, pertunjukan, tayangan atau permainan kepada awam, apa-apalah hasil karya you kalau orang guna balik, boleh kawal. Okay. Melalui undang-undang akta yang ada ni. Pengedaran salinan kepada orang awam melalui penjualan atau pemindahan penggunaan secara lain dan penyewaan secara komersial kepada orang awam. Okey. Bagaimana melindungi hak cipta? Sebenarnya dia ada dua cara. Satu secara automatik. Once kita dah cipta benda tu, sebenarnya kita lah dia punya ownership. Tak perlu daftar pun, tapi oleh kerana kes-kes banyak terjadi dan dia bawa ke mahkamah, apa bukti you ni you punya hasil, kita kenalah daftar. Kan, yang tu jatuh under Seksyen 26 dan 26A. Pemberitahuan sukarela. Inilah yang kita buat ni, yang hakim duk pergi daftar ni lah, pemberitahuan sukarela. Kita beritahu kepada MyIPO secara sukarela bahawa kita dah buat ni, tapi kena berapa game? Charge? Dia tengok pada tak. Dia itu max number, tapi dia harga dia based on apa yang kita punya documentation kita. Kita punya hari tu less than RM50. Bawah RM50 je. Okay. Lepas tu nak sijil, satu sijil RM50. Tu apabila dah dapat ni lah kan. Dah dapat pemberitahuan. Saya pun tak ambil lagi sijil tu. Kita kena ambil sijil tu. RM50 satu sijil. Kalau kita nak 4 orang ni, penama 4 orang, 200 lah. Saya pun tak ambil lagi sijil tu. Okey. Tujuan kita buat pemberitahuan sukarela sebagai alibi. Alibi bila kita rekod ke bukti kita ada. Dan benda tu telah disemak selama 6 bulan oleh MyIPO. Bahawasanya tak ada orang lain buat benda ni. Dan tak ada orang lain claim benda ni dia punya. So, you layak. Okey, sebab tu kita kena buat pendaftaran cepat. Sebelum orang lain nampak, dia daftar dulu. Habislah kita. Lepas 6 bulan ibu kita perasan. Susah lah. Okey. Pengecualian dan batasan masih lagi okey, bila kita dah tertakluk pada undang-undang ni, tapi dia ada pengecualian dia juga pengecualian yang mana kita tak boleh sue orang tu kalau dia gunakan bagi tujuan penyelidikan, pengajian persendirian. Ni tak salah tapi berpada-pada lah. Berpada-pada tu nanti kita tengok fair use under topik fair use. Di bawah Seksyen 13/2 ni, kalau digunakan bagi tujuan pendidikan, pengajian persendirian, kritikan, ulasan, pelaporan berita semasa parodi, plastik atau karikatur, dia tak salah.
Filem atau siaran di tempat awam yang tak mendatangkan keuntungan, dia tak ada buat duit pun dengan benda tu, kan? Tak salah. Boleh dilihat di tempat awam, dia gunakan letak di taman ke kita punya tu, taman apa? Taman permainan dia buat iklan, kita punya hasil karya tu tak perlu tak perlu bayar. Kecuali dia nego nak bayar juga, ambil lah payment tu, tak masalah. Kan? Kita buat logo, lepas tu kita daftar, lepas tu MPKJ nak logo tu. Saya bagi awak sebulan 200, ambil lah. Kan? Ambil lah. Kalau tak nak bayar pun tak salah. Okay? Masukkan secara sampingan satu karya ke dalam karya seni akan membunyi syarat. Banyak dia punya pengecualian ni dan batasan banyak. So berhati-hati kalau kita nak, kalau orang ambil kita punya bahan tu, hasil karya tu kita nak studio, kita kena berhati-hati, kena tengok benda ni kalau benda tu termaktub dalam ni, kita tak boleh lah nak studio. Kan? Pembuatan satu filem bagi siaran kegunaan persendirian dan domestik. Okey. Keperluan khas orang-orang kurang penglihatan. Ni. Kan, macam charity lah. Kurang pendengaran, selain itu kepada orang awam atau badan tidak mencari keuntungan. Kita janganlah su, kan. Okey, banyak lagi. Terima kasih lagi. Ada berapa? Ada 30 lebih ke 40. Bacaan pengapan karya gunakan arkib negara, tak boleh kita tak boleh su. Kecuali dia dengan sukarela nak bagi kita sagu hati okeylah. Pengeluaran semula apa-apa karya untuk siaran yang sah, pertunjukan tayangan, membentuk pendidikan ataupun bermaksud khairat kematian ke macam mana kan. Apa-apa penggunaan satu karya, ni semua boleh baca lah dalam buku tu kalau nak detail. Okey, saya hanya beritahu dia di bawah section 13-2. Lepas tu ada pula section 25 yang menceritakan tentang hak moral ni. Hak moral ni kita dah kalau orang tu dah dia ambil kita punya hasil karya, lepas tu dia rosakkan, dia cacatkan, dia ubah suai sehingga memudaratkan kita punya reputasi sebagai pencipta ataupun ownership, kita boleh dia purposely dia buat untuk sabotage kita punya hasil karya ke, kita boleh sue dia. Itu di bawah hak moral section 25. Okey. Yang tadi saya kata urusan yang wajar. Urusan wajar kalau bagi menentukan sama ada suatu urusan itu merupakan wajar, faktor yang dia dikira adalah inilah dia. Kadang mahkamah bila kes tu sampai mahkamah, inilah dia akan rujuk sini. Urusan yang wajar, fair use, katakan di bawah section 13-2A. Maksud dan sifat urusan tu termasuk sama ada urusan tu bersifat komersial bagi pendidikan atau bukan mencari keuntungan. Kena consider lah, mahkamah kena consider kan, sifat karya mendapat hak cipta itu sendiri, amount dan banyaknya bahagian digunakan berhubung dengan karya mendapat hak cipta itu. Katakan kita terbitkan buku tu 100 muka surat, orang tu foto state 3 je muka surat, munasabah lah tu, wajar lah. Foto state 3 line je untuk pakai dia punya rujukan, takkanlah kita nak sue kan. Okay? Kesan daripada urusan tu terhadap potensi pasaran atau nilai karya mendapat cerita tu. Mana dia foto state sampai satu buku, lepas tu jual sampai 15,000 unit kan. Tak boleh lah. Kena lah. Kena kita ambil tindakan lah, tak kita nak biar. Okay. Okay. Habis pasal atak kita masuk contoh-contoh. Sekarang dah apa? Dah 30 minit pun. Contoh-contoh kes ni. Kes Yusuf Aslam. Dia pakai novel buat filem pemilik novel tu sama dia masalah ni sebab Yusuf Aslam ni penerbit yang besar kaya-kaya, kalau kena saman memang sakit lah, memang berjuta lah kan. Ni isu hak cipta telekung Siti Khadijah, sampai hari ni saya rasa tak habis lagi ni kan. Masuk court, saya rasa ni dah 4 tahun ni. Ni dia punya intipati je kan, karya grafik, hak cipta, keaslian, pelanggaran hak cipta. Okey. Dia tiru habis-habisan sebab persamaan dia. Reka bentuk dan corak di bahagian kepala telekung, ukuran pada saiz muka dan dagu telekung, kedudukan tali telekung, jenis bahan pada bahagian dagu. Rendah pada pun sama. Nampak ni. Ni teruk ni kan. Betul dia copy and paste, lepas tu dia jual, masuk pula dekat
CJ apa? CJ Workshop tu biarlah dia. Biar dia settle lah kan. Ni berita tentang keseluruhan permohonan MyIPO tu kebanyakannya syarikat asing yang mohon syarikat lokal kita ni tak ambil pot sangat tentang akta cerita ni. Kita tak berapa appreciate hasil karya orang kita memang tak angkat pot sangat. So yang banyak angkat pot, macam saya cakap tadi, negara-negara maju Switzerland, Great Britain, US kan. Ni contoh kita punya Sensei jangan tunjuk. Dia sebab ada nombor tu yang kita tak boleh tunjuk pada pihak awam. Tu nombor tu hak kita saja. Tak apa, saya tunjuk, itu saya tunjuk saya punya tu. Q&A. Ada apa-apa soalan tak? Saya pun tak nampak berapa orang ni. Berapa orang? 47. 47? Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan tak? Itu bukan. Kalau tak ada, saya serah kepada saya punya menti lah. Saudara Amirul. Okey, teruskan Amirul. Nanti dekat end after Amirul present nanti kita ada Q&A juga. Kalau tak ada, kita tutup. Okey? Alright. Thanks for watching and over to you Amirul. Assalamualaikum. Alright. Boleh nampak Nampak. Nampak Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Masri kerana telah memberi tahu mengenai macam akta-akta harta intelek ni, sebab benda tu kena ambil tahu sebab akan ada isu di mana ada pihak yang tidak bertanggungjawab, ada kes di mana mereka telah dia buat hak cipta hasil pencipta orang lain dan dia gunakan idea dia untuk saman pencipta tu. So akta tu kita kena tahu sebab satu idea ni dia sensitif sebab ia boleh digunakan untuk makan pada masa yang akan datang lah. Tapi sebelum kita go in depth for that particular part, kita tengok dulu documentation untuk copyright ni. Dia ada beza iaitu copyright dan juga patent, di mana dua benda ni sebenarnya orang kadang-kadang ada sebilangan mereka yang kurang faham, di mana patent sebenarnya projek yang telah siap dan dah ready untuk kita, di mana every part of the detail of the product tu kita dah ready for use. Orang dah boleh beli, dah boleh pakai dan telah dia orang katakan dah telah disertifiedkan safe for use. Tapi copyright ni bezanya hanyalah di mana ini adalah sekadar idea di mana kita tak boleh lagi untuk orang kata apa nak pasarkan, tapi certain idea sajalah. Ini sekadar katakanlah kalau kita ada sketchwork of the project yang kita buat, contoh macam projek mini project yang kita buat, that particular project kita tak nak elakkan orang daripada curi idea kita tu. So kita boleh bertapak di bawah under copyright dahulu. Patent ni saya ingin minta maaf, saya tak boleh nak go in depth sebab saya nak fokus pada copyright saja kerana masa diberi tak banyak. Beza copyright dan patent ni hanyalah bajet untuk patent ni sebenarnya 10,000 minimum. Ni baru minimum di mana mereka akan baru buka buku dan dia akan lantik mereka yang pihak-pihak yang tertentu untuk handlekan kita punya documentation, file-file kita lah. Ini baru minimum saja, belum true value. Dan di mana apabila kita dah patent ni, certain period of time kita kena bayar balik dalam jumlah 1,000 ataupun 2,000 untuk keep the patent going. Berbeza daripada copyright di mana max budget kita hanyalah untuk siaran saja, iaitu adalah RM190. So mari kita tengok apa documentation yang kita perlu. Pula nyanyi tu. Tak maaf siapa yang nyanyi tu. Mute sekejap minta tolong mute sekejap. Okey, bajet bajet untuk CR1 ni, bajet pula antara borang yang kita perlu untuk documentation untuk copyright adalah borang CR1 form, statutory declaration dan kita punya soft and of the idea yang kita buat dia. Iaitu kalau awak tengok lihat di sini, saya hanya hantar CD. Saya hanya
silap, saya hanya hantar CD, pendrive dan juga dokumen, soft copy dan juga hard copy. Apabila dah sampai sana nanti, mereka akan calculate berapa yang kena bayar lah untuk documentation tersebut. So untuk borang-borang tersebut, saya nak kalau boleh tengok dulu CR1. Sekejap Okey. Kalau tengok kat borang CR1 ni, dia hanya ada beberapa section saja. Namun untuk copyright idea yang baru, yang asli, make sure applicant ni awak tanda owner dan juga author. Dua ni sebab silap dekat dua ni, kat sini je saya silap. Di mana saya terlupa tandakan author, saya perlu ambil balik dan saya perlu bayar dalam RM20 untuk penambahbaikan tersebut. Dan saya kena isi borang CR7 seingat saya. So ada dokumen lagi kena isi sebabkan saya silap satu ni saja. Ini saja. Okey, untuk bahagian CR1 ni, isi hanya bahagian section A dan juga section E dan juga section, seingat saya section C yang tak perlu isi. Disebabkan kalau ni sebab section ini dia untuk license, hanya isi section A, section A, section B dan terus kepada section F. Sampai sini saja. Ini kalau katakanlah MJI ada sponsor projek, gunakan duit MJI dan MJI nakkan hak cipta projek tersebut. Nak jadikan MJI projek ni adalah copyright by MJI. So MJI ini adalah borang yang boleh, yang kata apa? Yang MJI boleh gunakan lah sebagai owner. MJI boleh bertapak sebagai owner untuk copyright projek tersebut kerana based on ethics, beliau yang telah sponsorkan projek tersebut. Tapi pencipta kenalah berada pada pun boleh juga sebab kita boleh letak multiple punya. So kalau katakanlah owner tu lebih daripada seorang ataupun owner ataupun author lebih daripada seorang, kita make sure setiap ahli download form ni dan isi perkara yang sama. Apabila dah isi, borang ni akan dibawa ke sana dan mereka akan bersusun balik form mana yang perlu untuk didokumentkan. Ni Dan juga kalau boleh kita tengok pada website MyAppo, mereka telah update Kalau katakan kita tak pasti apa ID yang kita nak protect, mereka pun kita boleh tengok pada sini. Nama, design, copyright, image, ini semua diorang dah susun. Hanya tekan dan mereka akan based on soalan lazim, dia akan terangkan kepada kita apa yang boleh kita copyright. Salah satu copyright basic kita yang telah Dr. Masih explain kan, kita adalah literary, musical, artistic, film. Tapi kita disebabkan saya punya adalah research, mostly kita pakai data. So dan design tu sendiri kita bertapak di bawah literary. Kalau kita ada projek-projek besar, kalau kita ada sekadar design dan juga orang kata apa data yang kita nak pakai, data yang kita nak make sure data tu memang orang kata memang ini kita punya data. So kita boleh bertapak under literally. So category of work itu based on ni problem kat ni. Tak apa. Saya ada backup. Tak apa, category of work kita ada, kita boleh kalau boleh tengok kat sini. Ni contoh dia ikut berdasarkan apa yang kita nak copyright lah. Kalau kita nak copyright based on film, sound recording ataupun broadcasting ataupun film, dia kena ikut kategori masing-masing kerana disebabkan documentation tersebut berbeza sedikit untuk isi borang dia. See? Penuh. Semua dekat website MyAppo dan borang dia juga berada di sini. Untuk copyright literary work dan juga statutory reading. Ini individual, company dan juga company. Tapi kalau projek tersebut kita ada, katakan kita punya group. Macam saya, Dr. Masri dengan ahli saya, kita kena download yang ni. Tapi kalau ikutkan sama saja. Kalau kita download yang individual ni, sama saja. Cuma perlu tambah we dan ni. Tapi format kalau boleh ikut MyAppo sebab format saya kalau ikutkan yang ini format dia hanya tulis the owner. Kalau copyright bersama dengan MyAppo, dia perlu owner and author of the copyright. Ni saya pun silap kali ketiga. Saya kena ambil balik borang ni. Kena bayar lagi RM20. Kena pergi balik sekali. Penat itu sahaja untuk borang-borang tersebut. Sekejap, kalau kita kembali balik pada PowerPoint. Dan selepas tempoh 6 bulan tersebut, kalau anda akan selepas 2 tahun
less than 3 years awak akan dapat surat menyatakan awak telah awak punya hak cipta telah direkodkan bersama dengan MyIPO. Dan kena ingat yang certain yang saya blackout ni, ini disebabkan ini hanya ahli pencipta saja boleh tengok dan juga pihak MyIPO saja boleh tengok. Ini sebabkan nombor permohonan ni dia boleh kita boleh susah nak terang balik, nak kena check balik MyIPO punya tu. Dan kena ingat dalam tempoh 6 bulan tersebut, 3 bulan pertama tu dia akan proses. Jika tak ada isu dari segi documentation, dia akan proceed terus dalam tempoh 6 bulan. Dan terus mereka akan bawa tengok apa ada tak idea ni dia overlap dengan idea-idea lain. Dan tempoh 6 bulan tu awak kena tengok awak punya email dan juga letterbox awak. Di mana awak telah menggunakan siapa punya alamat yang menyatakan apa-apa documentation ataupun apa-apa surat boleh menghantar pada surat ini, pada alamat ini. Kena check sebab kita punya itu lepas dalam 2 bulan baru kita dapat tahu surat tu terhantar kat MJI. Ya, saya pun tak perasan sebenarnya dia orang letak dalam letterbox. Tapi tak apa, alhamdulillah. Alhamdulillah sebab sempat untuk renew balik. Dia sebab tu orang kata dalam tempoh 6 bulan ni dia crucial, very crucial. Okay. Dan kalau ikutkan ini sahaja untuk Borang CR1 sebab kita nak buka Q&A. Terus satu lagi. Kalau boleh nak pergi ke Bangsa ni jangan naik kereta sebab tak ada parking. Naik je MRT sebab dia terus tembus ke bangunan Bangsa. Awak turun platform MRT, turun je terus ke ground floor. Literally awak turun ground floor tu MyIPO dekat situ. Sebab awak dekat situ tak sampai 10 minit dah selesai dah. Lepas tu balik. Kat sini parking tak ada. Saya dah pergi. Naik van MJI pun kesan driver nak cari parking. Lama ke Naik motor pun tak show kan. Memang saya tak show kan. Memang literally no parking. Itu pun kami terpaksa parking kat bawah Maybank. Itu pun ada tak ada je tu. Kalau boleh pergi nak ke MyIPO ni naik MRT lah kalau boleh. Kalau nak go direct lah. Okay. Kita buka pada pihak participant jika ada apa-apa Q&A lah. Okay. Terima kasih. Amirul, kita buka pada Q&A insyaAllah. Kalau ada apa-apa nak tanya. Ustaz Iskandar ada apa-apa nak tanya ke? Assalamualaikum Dr. Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit sebenarnya projek yang siapa ni? Alifuddin? Saya Alifuddin. Okey. Nak tanya sikit, projek yang you all bawa ni sebenarnya FYP ke ataupun projek yang doktor buat masa PhD ke atau apa macam mana? Projek yang mana ni? Ya darah ni darah tu. Projek ni nanti saya cerita dia punya awal dia sebenarnya. Projek ni adalah assignment dia sebenarnya. Betul. Tak inovasi ni sebenarnya datang not necessary too heavy tak susah. Inovasi can be anything. So long that kita supervisor ni open minded pada kita punya student. Okay. Open, bagi dia, biar dia kan, let them berkarya kan. Jangan kita paksa. Subjek kita lah kiranya. Tak, dia assignment je sebenarnya. Assignment yang saya open suruh buat free energy. Hasilnya daripada tree energy, daripada pokok itu kita buat. Akhirnya jadi black battery. Kan? So ada seorang lagi tadi pemunya nama Indian tu siapa? Nama dia rakan kita jemput daripada luar. Ada tu. Siapa? Dekat mana kita jumpa dekat Kubernesh? Yes. Dalam surat tadi. Dan surat tadi ada Puan Munira dan juga Kubernesh. Actually pada asalnya idea tu datang sebelum saya masuk MJI. Tapi dia stop disebabkan orang kata apa, saya masing-masing sibuk. Waktu first assignment saya dapat free energy pun, waktu saya dapat assignment free energy tu, terpetik idea tu. Kenapa? Why not saya gunakan balik idea asal yang saya berbincang dengan rakan-rakan saya iaitu Kubernesh apa semua. Kita buat balik. Dan berlangsunglah sampai sekarang research kami telah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Sampai dapat grant. Alhamdulillah dapat grant. Tapi terpaksa pulangkan balik sebab tarikh timetable tu saya tak overlap dengan saya punya study. Sebab duit tu pulangkan balik lah. Kita terlalu terlepas. Apa yang kita dapat grant daripada tu. Dia adakah orang dekat dalam lab ke atau siapa tu sebenarnya? Soalannya siapa tadi yang
dalam senarai itu ada 4 orang kan. Penghuni Aha. termasuk yang awak Dr. Masri, Amirul dengan ada lagi seorang Indian tu. Munirah dan Pugnish. Aha. Yang itu siapa Nak tahu juga sebenarnya siapa. Itu kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya. Kawan-kawan lah. Dia kawan-kawan kira Universiti Malaysia Sarawak Ketin. Ketin. Kita sebenarnya daripada universiti yang berbeza. Tapi disebabkan kita kadang-kadang berjumpa, so kadang-kadang kita nak express our idea tu banyaklah. So when so katakanlah kalau kita ada projek, ni mostly student saya risau. Kalau kita ada projek, kita buat tu from scratch dan katakan kita ada 5 orang. Tapi yang buat kerja tu 3 orang saja. Ini based on ethics yang awak kena faham apabila awak telah daftar di MyIPO dan telah mendapatkan hak cipta, hanya 3 nama ni saja yang buat kerja yang boleh berada dalam notis tersebut. Kalau lagi 2 orang ni yang tak buat kerja tapi ada dalam senarai tersebut, tak boleh walaupun nama diorang dah keluar kat situ. Kerana apa? Kalau ada company datang berjumpa dengan awak, nak buat projek tersebut dengan awak dan mereka tanya nak berjumpa dengan 5 orang tersebut dan mereka akan tanya siapa yang buat betul-betul buat, katakan 2 orang ni dah kantoi lah. Dah kantoi mengatakan tak buat. Awak lost trust bersama company tersebut tau. Kena hati-hati. Walau macam mana sekalipun, selagi mereka tak bantu awak macam mana sekalipun, awak letak nama diorang, company akan lost trust dengan awak. Awak mungkin sekadar kata tak, mungkin takkan ada company yang akan datang kita. Jangan. Idea walaupun pelik macam mana, gila macam mana pun, just do the copyright, just keep on doing. Akan ada company came forward to you. Sebab kita pun ada itu berapa. Tapi risau juga 2 member yang kurang contribute tu tiba-tiba kata, "Oi, ni idea asal saya yang bagi." Tiba-tiba gitu. Tak boleh. Tak boleh. Dia sebab dia tak semestinya mereka saja yang terhasil idea tu. Sebab kalau ikutkan Sensei masih ada share dengan saya latest research pasal blood, idea mereka tak overlap dengan kita, tapi tempoh yang diorang buat tu hampir sama macam kita. Dia tak semesti mereka idea tu datang daripada dia. Ini kalau buat kepada kes mahkamah nanti dia boleh kena sue. Sebab tu akta tu kita kena tahu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Thank you for the question. Ada tak soalan lain? Okey, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Tuan Haji. Ya. Apa progress research blood ni sekarang? Progress berat. Progress. Itulah. Okey. Itulah. Ni saya baru bagi saya cakap sekejap Bagi saya. NJI ni diploma level, payah sikit kita nak pergi. Itu jawapan yang paling mudah saya nak kata. Saya prefer benda ni dibawa ke level master, PhD, and then kita buat joint research dengan University Yale di US. Yale. Memang dia ada buat blood ni, dah hampir-hampir dengan kita orang ni. Tapi saya tak boleh nak bergerak sebab kita hanyalah level diploma saja. Itu dia punya hurdle dia, nombor 1. Sebab idea ni very brilliant dan memang cantik lah kata orang tu, idea untuk blood battery ni. Okay, Firul. So far our project is actually disebabkan kita telah ditegur oleh pihak saya perlu lupa nama dia. Pihak yang bukan ni, dia lupa nama dia. Apatah nama pihak tu, mereka kata kita punya research ni menggunakan manusia ni sebenarnya dah melanggar international human law. Saya langgar satu je. Tapi mereka pun bagi tahu, okey sekarang ni awak tak boleh buat macam ni, awak kena buat sekian. So sekarang ni saya pun telah dapat tahu pihak UPM ada sediakan sampel arnab dan juga tikus untuk kita buat eksperimen ni, tapi masalahnya hanyalah bajet. So any kind of project dia akan di-issue pada 3. Money, funding, iaitu funding, manpower dan juga orang kata apa? Saya lupa yang terakhir. Resource. So disebabkan grup kita sekarang ni tengah handle funding. Alhamdulillah hari tu kita sekarang ni tengah buat eksperimen dengan duit sebenarnya. Tapi halal. Okay. Kita buat eksperimen dengan menggunakan cash flow sebab kita tak boleh nak harapkan funding daripada pihak lain. So kita buat satu eksperimen cash flow. Kita nak tengok macam mana duit ni hasil daripada duit yang kita kumpul
dia accumulate balik pada wealth. So alhamdulillah pada bulan berapa itu saya tak masuk kelas selama seminggu sampai dapat surat. Eksperimen itu berjaya dan kita telah menghasilkan 3,000 dalam tempoh seminggu saja. Sehari 1,000. Okay, tak apa. Yang tu kita put aside first. Let's focus on our punya projek ni. Okay, ada soalan lain ke? Terima kasih Tuan Haji. Okey, Nak Assalamualaikum tambah sikit doktor. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, Sorry, saya ada sorry. soalan. Nak tambah sikit. Pasal bajet tadi, sebenarnya kalau ikutkan kat BKT sometime, dia ada buka permohonan untuk grant. SGPIM, Ada CGPIM. grant cari tak? Ada apa? Ada cari tak? Kadang-kadang dekat Ada, ibu ada, bapa ada. marah. Ada yang information tu. our first grant tu lah yang kita pulangkan balik. Apa lagi tanya Sebab dia overlap dengan time cycle. Okey, sisi. Okey. Masih tanya? Iman dah dapat pun. Dah pergi Dah dapat tunggu muka pun. dan lulus pun. Okey. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya ada satu soalan. Macam mana kita nak tahu, is it sebab selalunya bila kita kata kita nak buat on copyright, maksudnya benda tu original from kita lah kan, that project, Yes. betul? Okey, macam tadi yang doktor beritahu. Then macam mana kita nak confirmkan benda tu adalah original, maksudnya before this tak ada lagi orang buat. Kenapa saya tanya macam ni? Contoh Itulah kita register. Yes. Bila kita register tadi tu, dalam masa 6 bulan, MyIPO akan buat kerja tu untuk kita. Betul. Okay, kita tak cari dulu. Is it ada tak projek yang similar macam kita ke? Maksudnya Dia kita tak perlu cari. Sensei, dia sebenarnya ada isu sebenarnya kat dari situ. Dia sebab apa? Kalau kita kata kita buat projek ni, kita buat projek A, kebetulan ada universiti buat projek A yang sama juga macam kita. Tapi kita tak tahu, kita baru dapat tahu selepas kita buat reference. Kita nak buat reference kan. Tapi hak cipta tu hanya pada mereka yang telah daftar dahulu pada MyIPO. Siapa daftar dahulu, mereka lah pencipta tu. Okay. First come, first file. Kat MyIPO dia panggil first come, first file. Something macam tu. Okay, terima kasih. Sebab tu ada isu. Tu soalan daripada organizer tu. Hakim. Sebab ada kes isu sama menyaman tu. Betul sebabnya. Sebab saya selalunya FIP student kita akan buat on design circuit kan. Jadi kadang-kadang kita ada minta diorang cari the idea untuk improvement circuit tu. Okey, boleh. Yang something yang saya rasa a new circuit lah yang dia akan design. That is better. Itu yang sebenarnya terbaik. Sebenarnya kalau kita tengok Motorola dulu dia keluarkan apa microwave ke apa? Sebesar almari Microwave sebesar almari. Sekarang microwave boleh letak atas dapur kan. Itu dan dia tu bukan produk Motorola pun. Produk orang lain. Kan, company Jepun. Panasonic lah apalah. So sebenarnya kita improve daripada apa yang ada, itulah inovasi. Itulah new idea. Tak semestinya betul-betul baru. Okay. Maksudnya kita proses dia adalah kita dah buat our design, kita hantar untuk copyright ataupun patent. That means atas IPO tu lah yang dia akan investigate, ada survey semua benda tu sama ke tak. Kan? Selama 6 bulan. Tapi diorang akan survey based on siapa yang dah daftar dengan mereka. Kalau mereka tak daftar, tak dapat. Tak kira, tak dikira. Memang tak kira. Walaupun ada 5-6 kat situ. Siapa yang first come, first file. Okey. Terima kasih doktor menjawab persoalan saya. Terima kasih organizer. Okey, kepada peserta-peserta yang lain yang mengikuti webinar pada petang ini, jika ada sebarang persoalan boleh terus bertanya kepada dua panel kita, Dr. Masri dan juga Encik Amirul Hakim, okey, ex-student MJII. Boleh tanyalah berkenaan dengan diorang punya projek ataupun macam mana method nak buat untuk patent or copyright ni. Inilah peluang yang nak ada. Ini takut lepas ni berbayar pula kan doktor kan? Tapi
Tapi tak apa, hasil karya ni hasil karya you juga, Yan. Okay. Ada soalan tak? MC Norizam ke? Orang yang mencadangkan benda ni di-sharekan? Dr. Norizam? Okay, saya rasa mungkin semua dah faham kot. Clear. Alhamdulillah. Everything macam mana step, apa yang perlu diorang buat semua. Okey, kepada semua peserta yang mengikuti this webinar pada petang ini, terima kasih diucapkan. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Masri dan juga saudara Amirul Hakim di atas penyampaian yang perkongsian yang sangat orang kata the good knowledge lah, sebab kita orang pun tak pernah tahu macam mana the step, macam mana situation kita nak pergi apply copyright ni. Okey, terima kasih kepada peserta-peserta yang lain. Boleh rujuk kepada ruangan chat. Terdapat link terdapat link untuk isi attendance. Kita akan sediakan e-certificate, sebabnya kalau untuk pegawai-pegawai MARA kita memang auto detect diorang punya email, tetapi kepada peserta-peserta luar kami tidak dapatlah masuk. Kalau yang masuk menggunakan link memang kita tak dapat email, jadi boleh isi dalam link kehadiran yang diberikan, untuk kita hantar e-certificate bagi webinar pada petang ini. Okey. Kita akan bagi sertifikat untuk attendance lah. Attendance hari ini. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih perkongsian yang memang sangat menarik. Okey, Cik Ros Khairul, ada apa-apa nak bertanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja daripada pihak organizer. Minta maaf jika ada sebarang kekurangan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Masri dan juga saudara Amirul Hakim di atas masa yang diberikan dan komitmen lah nak buat slide semua kan. Tentang hari ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Okey, jumpa lagi untuk next webinar. Mungkin pada masa kita tengoklah bulan 4, bulan 5 dan seterusnya, mengikut ke lapangan semua staff MJII juga. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang watching. Assalamualaikum. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih Hakim. Alright, Terima kasih organizer. Alright. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.